Pengusian saya pada kali ini adalah berkenaan pengucapan awam, iaitu bagaimana untuk berani berucap di hadapan khalayak ramai. Hello semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Saya Arwan bin Aziz, seorang speaker dan juga seorang author. Sekejap. Pengusian saya pada kali ini adalah berkenaan pengucapan awam, iaitu bagaimana untuk berani berucap di hadapan khalayak ramai. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu sebab apa kadang-kadang kita merasa tidak yakin untuk berucap. Sebab utamanya adalah kerana wujudnya perasaan gementar. Kerana gementar. Dan gementar ini secara umumnya adalah kerana terlalu banyak mata yang memandang pengucap apabila seseorang itu berucap. Terlalu banyak pandangan mata yang memerhatikan. Dan yang kedua adalah tiada jaminan atau tiada siapa pun yang menjamin apabila seorang itu berucap bahawasanya pengucapan itu akan sukses. Tiada jaminan bahawa pengucapan yang akan dilakukan itu adalah akan sukses. Jadi itu antara faktor wujudnya perasaan gementar seseorang pengucap apabila berucap di hadapan khalayak ramai. Jadi tips untuk mengurangkan gementar dan bertambah yakin ketika berucap di khalayak ramai adalah dengan yang pertama, smell the rose and blow the candle. Jadi apakah maksud dia? Smell the rose, blow candle. Smell the rose and then blow the candle. Maksudnya suatu teknik pernafasan. Tips pertama, kita bernafas perlahan-lahan sebelum kita berucap. Dan yang kedua, bertenang. Bertenang. Cool, bertenang, ambil masa sedikit. Jangan terlalu gopoh-gapah ataupun terlalu cepat apabila tiba di pentas ataupun tempat berucap. Terkejar-kejar untuk terus bercakap. Tenang ataupun cool ataupun relax dan lihat semua audiens. Tip yang seterusnya ataupun tips yang ketiga adalah senyum. Senyum. Bila kita bertenang tadi, yang tip yang sebelum tu, bila kita lihat semua audiens, kita pandang semua audiens, dan bila kita pandang, kita lontarkan sedikit senyuman. Senyum dan lihatlah semua audiens. Seterusnya ataupun tips yang keempat adalah pakaian istimewa. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pakaian istimewa itu? Dan pakaian istimewa itu adalah sesuatu pakaian yang sangat kita sukai ataupun yang sangat kita gemari. Jadi pengolahan di sini, pakaian istimewa itu tidak semestinya sesuatu pakaian yang mahal dan tidak semestinya sesuatu pakaian yang branded ataupun berjenama. Maksudnya pakaian itu adalah bila kita pakai pakaian itu, kita akan rasa lebih yakin, lebih confident. Jadi yang keempat, tips yang keempat, apabila tibanya masa untuk membuat pengucapan awam, pakailah pakaian istimewa. Dan saya percaya setiap orang ataupun setiap dari kita mempunyai satu pakaian yang istimewa.
Seterusnya, tips yang kelima adalah dengan menggunakan kad kecil. Okey, kad kecil. Jadi kita gunakan beberapa helaian kad kecil, dan sebolehnya kad kecil itu adalah kad yang keras, dan kita akan tuliskan beberapa poin yang kita akan berucap di atas helaian kad kecil, dan susunan dia kita akan letakkan di tapak tangan. Kita melihat audience dan kita melihat kad kecil tersebut, dan poin dia bila kita lihat, kita akan ulas ataupun kita akan kupas, kita akan ucap berdasarkan gaya kita sendiri. Dan setelah habis kad kecil yang pertama, kita akan pergi kepada kad yang seterusnya, yang mana penyusunan poin itu telah diatur terlebih dahulu. Jadi dalam konteks ini, cuba elakkan dari menggunakan kertas bersaiz A4 untuk kita membuat poin apabila berucap. Sebab dia apabila seseorang itu gementar apabila berucap dan dia membaca atau melihat poin di atas kertas A4, kelemahan dia adalah akan tergambar ataupun akan kelihatan kertas A4 itu akan bergoyang, ataupun kita akan dapat lihat ataupun audience akan dapat lihat yang gementarnya seseorang pengucap itu dapat dilihat melalui helaian kertas A4 itu. Tips yang terakhir, ataupun tips yang keenam yang terakhir adalah kita menggunakan handphone, kamera handphone. Kita akan gunakan kamera handphone. Maksudnya, apakah itu kamera handphone yang kita gunakan? Ia adalah bagi tujuan melatih. Rakamkan video kita berucap melalui kamera handphone, dan kita lihat balik bagaimana rakaman tersebut. Lihat apakah kekurangan, kemudian rakam balik. Setelah kita perbaiki, lihat balik, rakam balik, dan lihat semula sampai akhirnya kita telah tahu di manakah kelemahan semasa kita berucap. Semoga dengan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada para pendengar, dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe bagi mendapatkan informasi video-video yang terkini berkaitan dengan topik pembangunan diri dan juga topik yang berkaitan dengan buku. Sekian, terima kasih.